Bagaimana bermulanya isu Palestin? Kita akan bercakap dalam video ini tentang isu Palestin, tentang bagaimana perkembangan isu ini sehingga terbentuknya negara haram Zionis. Palestin terletak di satu geografi yang unik dan ia diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk Yabus telah tinggal di sana semenjak 6,000 tahun dahulu, sebab itu ia dipanggil dengan bumi Yabus. Seterusnya diikuti dengan penduduk Kanaan, yang mana mereka ini tinggal sebelah utara Palestin. Oleh itu, tempat ini juga dipanggil dengan bumi Kanaan. Nama Palestin pula, ia mungkin diambil daripada kabilah Palestia yang datang menggunakan jalan laut dan hidup di sana. Dari situ munculnya nama Palestin. Bumi Palestin pernah dikuasai oleh pelbagai pihak, antaranya bangsa Kanaan, kerajaan Nabi Daud, kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Israel dan Judah, kerajaan Assyria, kerajaan Babylon, kerajaan Parsi, kerajaan Yunani, kerajaan Rom, kerajaan Islam dan tentera salib. Tetapi kembali kepada kerajaan Islam. Inilah nama-nama bangsa atau kerajaan yang pernah menguasai Palestin. Kerajaan orang Islam menguasainya paling lama bumi Palestin, iaitu sekitar 1100 tahun. Dan sepanjang pemerintahan orang Islam, penganut agama Islam, Kristian dan Yahudi hidup dalam keadaan aman damai. Pada akhir abad ke-19, perancangan Yahudi Zionis sudah mengambil langkah dan bermulalah sejarah baru bumi Palestin. Ketika itu bilangan penduduk Palestin adalah 460,000 sahaja dan Yahudi hanyalah 3% daripada jumlah penduduk. Sementara itu, di negara-negara Eropah pula, Yahudi semakin mendapat tekanan. Ini menyebabkan mereka terpaksa berikhtiar langkah untuk selamatkan diri mereka dan bertindak untuk keluar dari negara mereka. Tetapi di mana? Jawapannya mungkin ada pada Theodor Herzl. Beliau pernah menulis sebuah buku yang mencadangkan idea penubuhan sebuah negara Yahudi. Dalam bukunya itu, beliau mencadangkan negara Palestin dan beberapa negara lain. Didirikan beberapa persidangan Yahudi untuk mengumpul dana dan sokongan untuk gerakan Zionis ini. Pada akhirnya, mereka memilih negara Palestin, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ternama dari negara Amerika dan UK untuk membantu mereka. Maka bermulalah penghijrahan Yahudi ke Palestin. Penghijrahan pertama, seramai sekitar 25,000 orang Yahudi berhijrah ke Palestin dari Eropah Timur, Rusia dan Belanda. Maka nisbah jumlah penduduk Yahudi bertambah kepada 5%. Kita akan melihat bagaimana penghijrahan Yahudi secara beramai-ramai yang membawa idea Zionisme ini merupakan punca utama malapetaka untuk rakyat Palestin. Setiap kali berlaku penghijrahan, ia menyebabkan masalah harta, tempat tinggal dan pemilikan tanah dalam kalangan penduduk rakyat Palestin. Pada tahun 1891, penduduk Palestin telah pun memberikan surat protes kepada penguasa kerajaan Uthmaniyah untuk menghentikan penghijrahan Yahudi ke Palestin dan mengharamkan pemilikan tanah. Tetapi penghijrahan secara haram ini tetap tidak berhenti. Penghijrahan kedua, seramai sekitar 40,000 orang Yahudi berhijrah ke Palestin. Nisbah berjumlah penduduk Yahudi bertambah kepada 8%. Dengan lemahnya kerajaan Uthmaniyah dan tamatnya Perang Dunia Pertama, kerajaan British dan Perancis membahagikan pemilikan bumi Syam dengan sebuah perjanjian bernama Sykes-Picot. Kemudian diteruskan penguasaan penjajah British ke atas Palestin di bawah perjanjian San Remo. Ini merupakan usaha untuk merealisasikan isi kandungan perjanjian Balfour. Apakah yang dimaksudkan dengan perjanjian Balfour? Pada tahun 1917, British menjanjikan kepada Yahudi sebuah janji yang mana isi kandungannya mengatakan bahawa British akan membantu membangunkan negara kaum Yahudi di Palestin dan memudahkan penghijrahan besar-besaran Yahudi dan pemilikan tanah di dalamnya. Dan negara Amerika Syarikat juga memberikan sokongan penuh terhadap perjanjian ini. Maka berlaku ombak ketiga bagi penghijrahan Yahudi seramai 35,000 orang. Maka nisbah penduduk Yahudi bertambah kepada 12%. Namun begitu, pemilikan tanah orang Yahudi terhadap tanah Palestin tidak melebihi 3% sahaja. Disebabkan pertambahan pendatang haram Yahudi, telah tercetus pertempuran antara penduduk Arab Palestin dan Yahudi. Pada tahun 1919, 7 persidangan telah didirikan untuk menolak perjanjian Balfour dan tercetus kebangkitan rakyat di Nabi Musa pada tahun 1920. Dan kemudian berlaku kebangkitan kedua di Jaffa pada tahun 1921. Juga didirikan persidangan di Nablus berkaitan memboikot ekonomi Zionis. Pada tahun 1922 tertubuh Majlis Tertinggi Agama Islam dengan pimpinan Al-Hajj Amin Al-Husaini.
Sebagai tindak balas, penduduk Yahudi menubuhkan organisasi militan Haganah yang mana ianya tidak sah menurut undang-undang, tetapi penjajah British ketika itu memelihara kumpulan ini dan kegiatan mereka, manakala penduduk Arab pula ditangkap hanya sekiranya mereka menyembunyikan senjata di dalam rumah. Penghijrahan keempat, seramai sekitar 78,000 Yahudi berhijrah ke Palestin daripada Eropah. Nisbah jumlah penduduk Yahudi bertambah kepada 17% dan berlaku kebangkitan berdarah di tembok Al-Buraq, Masjid Al-Aqsa pada tahun 1929. Semakin luas penyertaan penduduk Palestin melakukan demonstrasi dan protes. Berlaku perhimpunan demonstrasi besar Al-Quds pada tahun 1933. 2 tahun selepas itu berlakunya perang Ya'bad di mana syahidnya Ketua Mujahidin Palestin Syekh Azzuddin Al-Qassam dan kumpulannya di Jenin. Ombak penghijrahan kelima, ketika ini berlaku lagi penghijrahan Yahudi seramai 225,000 orang Yahudi berhijrah ke Palestin dan nisbah penduduk Yahudi bertambah kepada 30%. Ini adalah bahagian yang pertama. Sekiranya anda berminat, nantikan untuk bahagian yang kedua. Dan jangan lupa subscribe dan share video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.